semua, bertemu kembali dengan saya Cikgu Far. So hari ini kita nak bincang tentang topik penyejatan bersama dengan 4 faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan. Jom kita bincang sama-sama. Katakan sebagai penyejatan. So penyejatan ni bermaksud perubahan keadaan fizikal air di mana daripada keadaan cecair dia akan berubah menjadi wap air. Okey, so perubahan ini berlaku tak ada sebarang spesifik masa. Maknanya penyejatan berlaku pada bila-bila masa. Kadar penyejatan juga, untuk fahamkan tentang penyejatan ni, diperkenalkan teori kinetik, di mana molekul-molekul air yang berada di permukaan air akan menerima tenaga matahari yang mencukupi. Bila dia ada tenaga yang mencukupi ni, dia akan berjaya mengatasi ikatan-ikatan di antara molekul air yang di sekelilingnya, lalu akan terbebas ke udara dan jadilah wap air. So secara umumnya kita ada 4 faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan. Kadar tu apa? Kadar tu maksudnya berapa cepat penyejatan boleh berlaku. Sebab kita dah faham pada maksud tadi, bahagian maksud di mana penyejatan tidak perlukan masa yang tertentu, dan penyejatan juga tak perlukan suhu yang tertentu untuk ia berlaku. So ada 4 faktor sebab utama yang menyebabkan kadar penyejatan boleh berlaku sama ada lebih cepat ataupun lebih lambat. Yang pertama, kadar penyejatan ni disebabkan oleh luas permukaan. Yang kedua, disebabkan oleh suhu persekitaran. Yang ketiga, disebabkan oleh apa dia? Siapa tahu? Yang ketiga disebabkan oleh kelembapan udara. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, disebabkan oleh apa yang boleh menyebabkan kadar penyejatan berlaku lebih cepat atau lebih perlahan? Disebabkan oleh pergerakan udara. Yes, pergerakan udara. Baik, faktor yang pertama tentang suhu. Untuk suhu, kelas, bila suhu panas, maknanya kadar penyejatan berlaku lebih cepat. Kenapa ini terjadi? Sebab molekul-molekul air pada permukaan tadi akan menerima suhu dengan lebih, menerima tenaga dengan lebih banyak. So bila banyak, senanglah dia nak melepaskan ikatan antara molekul-molekul air, lalu terbebas ke wap udara sebagai wap air. So kalau suhu rendah, maknanya penyejatan akan berlaku dengan lebih perlahan. Sebab apa? Sebab dia hanya dapat sedikit je tenaga untuk mengatasi daya ikatan ataupun daya tarikan antara molekul-molekul air tadi, supaya dia boleh terbebas ke udara sebagai wap air. Yang kedua faktor adalah tentang pergerakan udara. Pergerakan udara ni bahasa mudahnya adalah angin. So lebih banyak angin bermakna lebih banyak penyejatan berlaku. Kenapa penyejatan berlaku bila banyak angin? Sebab itulah sebabnya. So bila kita nak menjalankan proses penyejatan, maknanya kalau kita nak penyejatan cepat, kena cari tempat yang lebih banyak angin. Yang ketiga tentang kelembapan udara. Dalam bahasa mudah, kelembapan udara, kalau di keadaan sekeliling kita ni, kelembapan udara ni kita boleh ukur dengan berapa banyak awan yang ada. So cuba tengok langit. Langit warna apa? Kalau langit warna biru, bermakna kelembapan udara kita adalah rendah sebab awan kurang. Kenapa pula ada kaitan dengan awan? Sebab awan ni mengandungi wap air. Satgi keluar, cuba pergi tengok. Langit warna apa? So kalau langit warna putih, maknanya kelembapan udara adalah tinggi sebab awan mewakili wap air yang ada dalam udara kita. So apa kaitan dengan kadar penyejatan? Kalau banyak wap air dalam udara, maknanya kadar penyejatan berlaku tak dengan cepat? Tak. Sebab dia dah ada air banyak kat atas kan?
Bila air dah banyak kat atas, kita nak masukkan lagi air, dia akan berlaku dengan perlahan. Tapi kalaulah langit pada hari tu berwarna biru, kita pula nak jemur kain, okey, kita nak jalankan penyejatan lah, kita nak bagi kain kita kering kan. Okey, bermakna penyejatan akan berlaku dengan lebih cepat. So, kadar penyejatan cepat sekiranya kelembapan udara adalah rendah, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, ada kaitan dengan luas permukaan. Jadi saya nak tunjukkan beberapa hasil kerja anak murid saya yang telah mendapat bukti bahawasanya kadar penyejatan ada kaitan dengan luas permukaan sesuatu tempat ataupun bahan yang kita nak sejat. Okay, check it out. So macam mana? Faham tak tentang penyejatan? Saya harap kamu dapat faham tentang penyejatan, sebab penyejatan ni ada banyak kegunaan dalam kehidupan kita. Antaranya adalah untuk mengeringkan pakaian. So macam tadi, kamu boleh cuba menghubung-kaitkan dengan keempat-empat faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan. Kalau saya akan pilih luas permukaan lah, suhu, semuanya ada peranan masing-masing supaya dapat meningkatkan kadar penyejatan. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut apa kegunaan penyejatan dalam kehidupan harian kita, jangan lupa subscribe. Thank you semua.